Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penilai, pembentang, peserta dan penganjur BISFAME 2021 pada hari ini. Saya, Nur Zaini binti Abdul Hamid, merupakan salah seorang penyelidik yang diamanahkan untuk membuat kajian yang bertajuk Gaya Kepimpinan dan Kepuasan Kerja di kalangan para pensyarah di institusi pengajian tinggi. Sekadar perkongsian, kajian ini merupakan kajian yang ditaja di bawah Geran Dana Keseimbangan UiTM Cawangan Kedah. Untuk makluman, pembentangan saya hari ini akan memfokuskan kepada kajian yang telah selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2020. Pembentangan saya akan berkisarkan kepada semua item-item yang terdapat di slide seperti yang dapat anda lihat sekarang. Baiklah semua, kepimpinan dan pensyarah merupakan aset penting bagi sesebuah organisasi, terutamanya institusi pengajian tinggi. Gaya kepimpinan, motivasi, komitmen dan kepuasan kerja di kalangan para pensyarah mempunyai kaitan di antara satu sama lain dan akan memberi kesan langsung dan tidak langsung kepada institusi. Upayaan pemimpin mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan suatu kerja dalam suatu organisasi boleh memberi kesan terhadap pencapaian matlamat atau sesuatu objektif. Di sini dapat dilihat bahawa peranan pemimpin sangat berkaitan dengan isu-isu bagaimana hendak mendorong mereka yang dipimpin, tingkah laku interpersonal dan proses-proses komunikasi. Antara tugas utama pemimpin adalah mendorong orang bawahan sehingga suatu tahap mendapat kepuasan kerja yang semaksimal mungkin. Namun pada masa sekarang, seperti yang dapat kita lihat di organisasi seperti institusi pengajian tinggi, para pensyarah mempunyai jam kuliah yang sangat tinggi berbanding sebelumnya. Dalam masa yang sama, pensyarah juga mempunyai tugas sampingan yang lain seperti membuat kerja pengurusan, menjalan kursus pendek dan lain-lain lagi. Terdapat juga para pensyarah yang mengajar di luar bidang bagi memenuhi jam waktu pengajaran dan pembelajaran. Masalah kepuasan kerja juga tercetus apabila terdapat rungutan daripada para pensyarah berkenaan tugas yang dijalankan. Antaranya, ada yang tidak puas hati mengajar kursus bukan bidang, sukar mendapat kerjasama rakan sekerja semasa menjalankan tugas, gaji yang tidak setimpal dengan perkhidmatan dan beban kerja pengurusan bertambah dari hari ke hari, sehingga hilang fokus dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini amat benar di kalangan para pensyarah yang berkhidmat di institusi pengajian tinggi, memandangkan bilangan pelajar yang mendaftar adalah semakin meningkat. Oleh itu, berdasarkan permasalahan ini, tiga objektif utama telah digariskan dalam kajian. Yang pertama, mengkaji persepsi pensyarah terhadap gaya kepimpinan yang diamalkan oleh pengurusan. Yang kedua, mengkaji tahap kepuasan kerja di kalangan para pensyarah. Dan yang ketiga adalah mengkaji perhubungan di antara gaya kepimpinan dan kepuasan hati di kalangan pensyarah. Kerangka kajian ini adalah bagi menunjukkan perhubungan antara pemboleh ubah yang dikaji berdasarkan literatur yang menunjukkan gaya kepimpinan transaksional dan transformasi sebagai anteseden kepada tahap kepuasan kerja. Dua gaya kepimpinan ini merupakan antara gaya kepimpinan efektif yang banyak dibincangkan dalam kajian dan penyelidikan pada masa kini. Kepimpinan transaksional atau dikenali sebagai kepimpinan pengurusan merujuk kepada gaya kepimpinan yang memberi penekanan kepada transaksi antara pemimpin dan bawahannya. Manakala kepimpinan transformasi adalah satu jenis yang menjadi alasan untuk transformasi ataupun perubahan di bawah. Dalam gaya ini, pemimpin bekerja dengan orang bawahan untuk memastikan perubahan yang diinginkan dalam organisasi dapat dicapai. Terdapat dua konstruk utama di bawah gaya kepimpinan transaksional iaitu ganjaran serta pengecualian pengurusan. Manakala terdapat empat konstruk utama di bawah kepimpinan transformasi iaitu motivasi berinspirasi, membina rangsangan intelektual, memupuk pengaruh yang ideal dan pertimbangan berasaskan individu. Tahap kepuasan kerja pula diukur menggunakan dua konstruk iaitu kepuasan yang boleh dinampak iaitu kepuasan berinstinktif dan kepuasan yang tidak boleh dinampak iaitu kepuasan ekstrinsik. Bagi mencapai objektif kajian, satu kajian kuantitatif telah dilaksanakan melalui kutipan data kaji selidik secara atas talian. Responden merupakan 1,235 pensyarah daripada 18 institusi pengajian tinggi awam Malaysia.
Pautan kepada kaji selidik dihantar melalui email rasmi organisasi kepada setiap pensyarah. Instrumen kaji selidik diadaptasi daripada soalan kaji selidik yang telah dibangunkan dan digunakan oleh ramai penyelidik di pelbagai negara, iaitu the Multi-Factor Leadership Questionnaire 5X dan the Wood Faculty Job Satisfaction Dissatisfaction Scale. Persepsi terhadap gaya kepimpinan yang digunakan di organisasi dinilai dengan menggunakan 5 scale, bermula dengan 0 yang mewakili kadangkala hingga 4 yang mewakili kerap. Manakala tahap kepuasan kerja, para pensyarah juga dinilai dengan menggunakan 5 scale, bermula dengan 1 yang mewakili sangat tidak puas hati hingga 5 yang mewakili sangat berpuas hati. Bagi memastikan kebolehpercayaan dan konsistensi instrumen yang digunakan, kajian rintis telah dibuat dengan nilai Cronbach Alpha 0.87 dan 0.89 bagi kedua-dua instrumen. Bagi dapatan kajian, jadual ini menunjukkan analisa deskriptif iaitu taburan persepsi gaya kepimpinan yang digunakan oleh pengurusan dan tahap kepuasan kerja para pensyarah. Berdasarkan dapatan kajian, responden berpendapat bahawa pengurusan institusi mengamalkan gaya kepimpinan transaksional dan kepimpinan transformasi secara kadang-kadang. Dapatan juga menunjukkan bahawa nilai min bagi kepimpinan transformasi adalah rendah daripada nilai piawaian iaitu 2.85. Manakala nilai min bagi kepimpinan transaksional adalah sedikit tinggi berbanding dengan nilai piawaian iaitu 1.86. Analisa deskriptif juga menunjukkan tahap kepuasan kerja bagi responden berada pada tahap yang sederhana. Dapatan ini menggambarkan terdapat faktor-faktor tertentu yang mengganggu tahap kepuasan kerja para pensyarah yang boleh menyebabkan tahap kepuasan kerja mereka berada di tahap yang rendah. Selain itu, berdasarkan keputusan ujian korelasi Pearson, didapati bahawa nilai R bagi kedua-dua gaya kepimpinan adalah masing-masing 0.437 dan 0.527 dengan nilai P sama juga kosong. Ini menjelaskan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan transformasi dan transaksional dengan kepuasan kerja. Korelasi antara kedua-dua hubungan adalah sederhana juga. Ini menunjukkan kedua-dua gaya kepimpinan boleh mempengaruhi kepuasan kerja para pensyarah. Hubungan yang signifikasi ini bermaksud semakin tinggi gaya kepimpinan transformasi dan transaksional diamalkan oleh pengurusan institusi, semakin tinggi tahap kepuasan kerja para pensyarah. Sebaliknya, semakin rendah gaya kepimpinan transformasi dan transaksional diamalkan oleh pengurusan institusi, semakin rendahlah tahap kepuasan kerja di kalangan para pensyarah. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahawa pihak pengurusan di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia mengamalkan kedua-dua gaya kepimpinan iaitu transformasi dan transaksional. Walaupun nilai skor minimum kepimpinan min transformasi rendah dan kepimpinan transaksional tinggi daripada piawaian, namun kedua-dua gaya kepimpinan mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing dan seorang pemimpin harus menggunakan kedua-dua untuk mencapai matlamat organisasi seperti menaikkan tahap kepuasan kerja para pensyarah. Selain itu, kajian ini juga mendapati bahawa tahap kepuasan kerja para pensyarah berada di tahap yang sederhana, maka sudah terang lagi bersuluh. Sesuatu perlu dilakukan oleh pihak pengurusan bagi menaikkan tahap kepuasan kerja para pensyarah. Mungkin dengan menambah bilangan pensyarah supaya jam kelas boleh berkurangan, atau mungkin dengan memfokuskan tugas pensyarah hanya kepada PNP dan yang berkaitan, atau mungkin dengan menawarkan ganjaran-ganjaran yang seumpamanya untuk memotivasikan para pensyarah. Apapun, keputusan bukan di tangan kita. Keputusan terletak di tangan pihak pengurusan. Jadi, sekian saja perkongsian hasil kajian daripada saya. Moga bermanfaat. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebarang soalan?